Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberikan Islam dalam diri dan juga iman dalam diri kita. Saya, Syahfarana binti Asigal, memegang nomor kad matriks BQ 2110019. Hari ini saya mau berkongsi berkenaan satu topik yang sangat seronok dan sangat seronok untuk dibincangkan, yaitu cintai Al-Quran. Cinta Al-Quran. Hari-hari kita mendengar perkataan cinta. Kita faham cinta ni kita suka orang itu. Ya, betul. Al-Quran ni pun adalah kitab suci yang kita baca setiap hari. Tapi di sini adakah kita masih ingat cinta tu apa? Maksud cinta sebenar tu apa? Maksud Al-Quran tu apa? Okey. Maksud cinta dari segi bahasa adalah rasa suka dan juga rasa senang terhadap sesuatu. Manakala dari segi istilah pula adalah rasa sayang, rasa kasih sayang dalam diri kita ni yang muncul dari lubuk hati kita terhadap sesuatu benda ataupun terhadap seseorang. Yang mana kita tidak mengharapkan apa-apa balasan apabila kita mencintai sesuatu tu, melainkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran adalah kalamullah, iaitu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir dan juga satu yang menjadi ibadah kepada kita, satu ibadah apabila kita membacanya. Dalam Al-Quran itu juga terdapat 114 surah dan mempunyai 30 juzuk. Okey. Saya mau tanya, macam mana cara kita cinta pada Al-Quran? Berkenaan tajuk ini, macam mana kita cinta pada Al-Quran? Bagi saya, cinta kepada Al-Quran itu yang pertama adalah kita luruskan niat dan matlamat dalam diri kita. Kita cinta Al-Quran, matlamat dalam diri kita cinta Al-Quran adalah kerana Allah. Hanya kerana Allah. Apabila kita melakukan suatu perkara itu hanya kepada Allah, kita bukan sahaja mendapat manfaat dari di dunia, bukan saja mendapat manfaat di dunia, tapi kita akan mendapat manfaat dari semua benda di dunia, di akhirat. Di dunia kita akan rasa tenang, bahagia. Di akhirat ia akan menjadi ganjaran untuk kita masuk ke dalam syurga. Seterusnya, hari-hari benda tu, niat kita tu kita perlu sentiasa luruskan supaya suatu hari nanti kita tidak terpesong daripada jalan yang benar. Okay. Bagi saya yang kedua pula adalah suasana dan cara kita untuk cinta Al-Quran tu. Kita ubah daripada suasana harian kita. Di mana contohnya dalam rumah, dalam satu keluarga tu, di sebuah rumah, kita mengubah suasana dalam rumah tu. Selalunya kita pasang televisyen drama Melayu ke, drama India ke, Korea ke, ataupun apa-apa. Cuba kita ubah kita punya suasana dengan kita mendengar Astro Oasis ataupun tazkirah daripada ustaz-ustazah berkenaan ilmu agama, terutamanya Al-Quran. Sebab dalam dunia akhir zaman ni, Al-Quran dipandang suatu benda yang remeh, sedangkan Al-Quran ni adalah suatu mukjizat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Suasana kita tu kita ubah televisyen kita kan, kita tukar pergi tazkirah berkenaan Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran kita dengar daripada ustaz-ustazah. Selain itu kita selalu dengar muzik di rumah kan, selalu dengar muzik. Cuba kita tukar muzik tu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran kita bluetooth di speaker. Lepas tu tidaklah kita kasih dengar satu kampung kan, tapi setidaknya kita dengarkan dalam rumah kita. Sebab dengar ayat Al-Quran sahaja pun dapat pahala, apalagi membacanya. Tidakkah itu benda yang sangat seronok untuk kita? Seterusnya, supaya benda tu apabila kita sentiasa dengar, lepas tu adik-beradik kita, kakak, abang, adik, ibu, ayah kita pun rasa macam tenang, bagusnya anakku. Begitu. Okay, seterusnya kita mencontohi cara yang saya rasa kita mencontohi
contoh teladan. Contoh teladan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh yang sangat kita perlu jadikan role model untuk diri kita. Lepas itu para sahabat, para alim ulama, kita mengikuti contoh-contoh akhlak mereka yang baik. Bukan itu sahaja, saya juga bertanya-tanya, kenapa kita perlu cinta pada Al-Quran? Apa yang kita akan dapat? Yang pertama bagi saya, cinta Al-Quran ni kita akan dapat pahala apabila kita membaca setiap huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan satu surah, bukan satu perkataan, bukan satu ayat, tapi adalah satu huruf. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Sayyidina Aisyah, di mana bermaksud siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya diberi satu kebaikan. Satu kebaikan tu dilipat gandakan lagi kepada 10 kebaikan, di mana tidak dikatakan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim tu satu huruf. Maka di ayat alif lam mim tu kita berolehi 3 ganjaran, 3 kebaikan sudah. Apatah lagi dengan kita membaca ayat-ayat yang lain. Dan yang kedua, bagi saya Al-Quran ni menenangkan jiwa. Jangan coba kita praktikkan setiap hari. Kita sentiasa dengar waktu kita stres. Bukan waktu kita stres saja, tapi Al-Quran ni sangat menenangkan jiwa kita. Waktu kita stres waktu kita serabut, terdapat masalah yang menghadapi kita jangan pilih untuk marah. Jangan pilih untuk keluarkan kemarahan kita tu dengan macam mengeluh. Jangan. Cuba kita cari inisiatif lain, iaitu kita mendengar Al-Quran. Kita dengar. Benda itu akan menenangkan diri kita. Bukan saja kita dapat pahala, tapi ia dapat menenangkan jiwa raga kita, menyucikan hati kita sendiri. Dan juga ia merupakan bentuk ibadah. Di mana kita berzikir waktu kita stres tu kan, menenangkan jiwa tu. Setiap hari kita berzikir, mendapat pahala, mendapat ibadah. Kita juga tahu bahwa Al-Quran ini adalah satu petunjuk kepada semua umat manusia. Dari segi apa? Semua. Tanpa memberikan apa-apa. Politik, sosial, ekonomi. Lepas itu undang-undang yang ada dalam dunia ni semua terdapat dalam Al-Quran. Sains, penciptaan manusia, semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga menerangkan arahan yang perlu kita ikut. Perkara yang perlu kita jauhi. Itu sangat bagi saya itu sangat indah isi kandungan Al-Quran itu. Bukan itu sahaja, bagi saya dalam Al-Quran ni Al-Quran tu tiada sesiapa pun yang dapat ubah, tiada siapa pun yang dapat menandingi Al-Quran tu sendiri. Sebab dalam Al-Quran tu ayat dia tersangat balago dia, maksud dia tersangat cukup dan tersangat indah. Walaupun orang Arab sendiri cuba mengubah kandungan Al-Quran tu, mengubah ayat Al-Quran tu, tapi tidaklah seperti ayat Al-Quran yang hingga kini, ayat Al-Quran yang sampai, Al-Quran yang ada pada diri kita tu, itulah Al-Quran yang dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga ke hari ini tetap sama. Tiada seorang pun yang dapat mengubah ayat Al-Quran, kerana Allah sendiri pun menjamin Al-Quran itu tidak akan berubah langsung. Bukan saja, bagi saya kita juga perlu tahu macam mana ayat Al-Quran itu turun. Bagi saya mengikut ilmu yang saya dapat, ayat Al-Quran itu turun daripada Allah kepada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ni adalah atas langit lagi, di mana turunnya Al-Quran ni adalah membuktikan ketinggian dan juga kekuasaan Allah. Dan juga yang kedua adalah dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni tu langit dunia lah, langit dunia, di mana ayat Al-Quran ni diturunkan pada bulan puasa, iaitu hari yang berkat, iaitu pada bulan Ramadan. Lepas tu yang ketiga, turunan ayat Al-Quran ni dari Lauhul Mahfuz tu diturun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kita tahu pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, di mana
kita mengetahui bahwa Allah Sayyidina Muhammad tidak, ayat Al-Quran itu tidak turun sekaligus kepada Nabi Muhammad, tidak, tapi ia diturunkan selama 23 tahun. Tapi dia memang sudah berada di Baitul Izzah. Ayat Al-Quran yang full tu sudah berada di Baitul Izzah, cuma untuk sampai kepada Nabi Muhammad tidak secara sekaligus, tetapi ia mengambil masa 23 tahun, yaitu di mana 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Adakah kita tahu ayat pertama yang turun daripada Al-Quran? Nabi Muhammad bersendirian di Gua Hira, turunnya malaikat Jibril membawa perkataan daripada Al-Quran, yaitu Iqra, bacalah. Dari situlah Nabi Muhammad belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kenapa ayat Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat? Kenapa? Supaya agar kita nih lebih faham dan kita akan laksana. Lepas tu orang yang enggan melaksanakan suruhan dan juga larangan Allah ni adalah, semoga kita dijauhkan, telah mencabar kekuasaan Allah. Tetapi Allah tidak. Allah sentiasa menerima taubat, sentiasa membuka pintu taubat kepada kita. Dan juga ayat Al-Quran ini terdapat nasih mansuh, yaitu ayat yang telah dihapuskan dan digantikan pada ayat yang baru. Itu dalam konteks nasih mansuh lah. Dan juga ayat Al-Quran turun adalah sesuai dengan peristiwa yang berlaku. Selain itu, bagi saya sendiri, apa yang saya dapat belajar, apa yang saya dapat kongsikan kepada anda semua, Al-Quran ini tersangat indah. Bagi saya tersangat indah, tersangat anugerah yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapapun, termasuklah saya sendiri. Tidak dapat ditandingi oleh orang-orang hebat macam manapun, tidak dapat. Hanya Allah sahaja yang mengetahui, yang dapat membuat anugerah yang seindah ini. Dan juga dalam ayat Al-Quran itu kita sentiasa ingat terdapat peraturan tentang hukum-hukum yang terlaksana di hari ini, pendidikan, pengadilan, akhlak dan juga sebagainya. Dan semua aturan yang terdapat dalam Al-Quran itu wajib kita ikut dan dijadikan sebagai panduan hidup. Panduan hidup bagi semua kaum muslimin, kaum muslimat, kaum umat Islam. Dan juga apa yang kita rasa masalah kita semua ada terjawab di dalam Al-Quran. Persoalan kita semua terjawab di dalam Al-Quran. Dari kita sendiri sahaja, sama ada kita mau mengkaji. Kita tidak perlu mengkaji, kita cuma baca Al-Quran dan kita baca dia punya maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu, kita sudah faham. Kalau kita tidak faham, kita boleh tanya para alim ulama, kita boleh dengar di YouTube. Terlampau disebabkan peredaran zaman yang drastik ini, kita boleh tahu banyak ilmu-ilmu yang ada di hujung jari. Tinggal kita search saja, tinggal kita cari saja, sama ada kita mau cari ataupun tidak. Dan diharapkan daripada perkongsian saya ni bukan sahaja memberi manfaat kepada anda semua, tetapi pada diri saya sendiri, untuk sentiasa berdampingi pada Al-Quran, untuk sentiasa cinta kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ni suatu mukjizat yang sangat indah dan sangat memberi kita keinsafan, memberi kita kembali kepada jalan Allah yang benar. Dan ingat bahawa Allah tidak akan menutup pintu taubat selagi tidak munculnya hari akhirat. Di mana di kesempatan kali ini saya ingin bermuhasabah pada diri saya sendiri, dan saya berharap pada semua umat Islam di luar sana dapat mencintai Al-Quran sebagaimana kamu cinta makhluk Allah. Ingatlah bahawa kalau kita mencintai makhluk Allah itu pun hanya kerana Allah. Apabila kita mencintai makhluk Allah hanya kerana Allah, benda itu akan membuatkan kita dekat kepada Allah. Macam mana kita dekat kepada Al-Quran, kita cinta Al-Quran, kita makin dekat kepada Al-Quran, dan ia akan mengubah hidup kita. Ya, mungkin kita rasa hidup kita ni terlampau banyak kusar kacir masalah, tapi jika kita kembali ke pangkal jalan, insyaAllah Allah akan membantu kita. Sentiasalah berdoa, sentiasalah mengamalkan perkara-perkara kebaikan, dan diharapkan kita sentiasa berdampingi dan cinta pada Al-Quran. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.